Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya ayuh bersama kita merafakkan syukur kepada Allah. Hanya saja dengan pilihan, kasih sayang, taufik dan hidayah Allah, saya dipertemukan dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah sekalian yang berusaha, tuan pengurusi, barisan ahli jawatan kuasa yang dihormati, para imam Bilal, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian. Pada malam ini, di kesempatan masa yang ada, insya-Allah kita akan membincangkan mengenai buku amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memfokuskan kepada tajuk ataupun satu amalan, yakni amalan ketika bersin. Amalan ketika bersin. Seperti mana saya, tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, adalah normal manusia yang sehat, maka dia akan bersin. Mungkin sekali sehari, sekali 2 hari dia akan bersin. Cuma cara kita pelbagai. Ada yang kuat, ada yang perlahan, ada yang bersembur, ada yang tidak bersembur, macam-macam. Cuma pada malam ini kita akan melihat bagaimanakah cara Nabi bersin. Sebab Nabi juga manusia dan Nabi juga bersin. Cuma bagaimanakah cara Nabi bersin. Dan insya-Allah, tuan-tuan, kalau kita normal, kita pun bersin. Bila kita bersin, niat ikut cara Nabi, dengan bersin pun kita dapat pahala, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafadha aw ghadda biha sawtah, rawahu Abu Dawud. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam merendahkan suaranya. Dalam hadis ini ada beberapa cara yang Nabi praktikkan ketika bersin. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan tangannya atau pakaiannya di mana? Di mulutnya. Satu. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam akan merendahkan suaranya. Baik. Meletakkan pakaiannya di mulutnya, bagaimana syarahan para ulama. Yang kedua, meletakkan tangannya di mulutnya. Tangan tu tangan mana? Kiri ke kanan ataupun kedua-duanya? Tapak tangan ke ataupun bahagian belakang tapak tangan? Baik.
meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya, bermaksud menutup mulutnya, sama ada menutup mulut dengan tangan ataupun pakaian. Ia boleh ditutup menggunakan sapu tangan, tisu atau barang lain yang boleh digunakan sebagai alat menutup mulut. Baik, yang pertama, menutup mulut dengan pakaiannya. Maka para ulama mengatakan bahawa pakaian itu boleh diganti ataupun diguna pakai tisu boleh, ataupun sapu tangan, ataupun apa-apa sahaja barang yang boleh dipakai untuk menutup mulut ketika bersin. Lalu bagaimana pula kaedah nak guna tangan untuk menutup mulut ketika bersin? Perkataan tangan di sini bermaksud tapak tangan. Tapak tangan, tuan-tuan, bukan di belakang tapak tangan. Kalau belakang ni menutup mulut ketika menguap. Untuk bersin, disyarahkan oleh para ulama, Nabi menutup mulut menggunakan tangan ialah dengan menggunakan tapak tangan. Perkataan tangan yang dimaksudkan boleh ditafsirkan dengan satu tapak tangan atau kedua-dua tapak tangan, kanan ke kiri, boleh salah satu ataupun boleh menggunakan kedua-dua tapak tangan untuk menutup mulut ketika bersin. Apakah tujuan Nabi SAW menutup mulut ketika bersin, sama ada menggunakan tapak tangan ataupun kain ataupun pakaian tisu dan sebagainya? Tujuan menutup mulut menggunakan tapak tangan ataupun menggunakan kain ataupun pakaian, tujuannya ialah untuk mencegah percikan air ludah dan dapat menahan suara. Tujuannya ialah, tuan-tuan, untuk menahan. Bila kita bersin, kita akan keluarkan air liur, percikan, dan kita akan keluarkan momentum suara yang kuat. Jadi tujuan Nabi SAW, hikmahnya Nabi tutup mulut ialah menghalang percikan air liur kena orang lain dan menahan suara yang kuat daripada mengganggu orang lain. Terdapat sebahagian orang sengaja membunyikan bersin dengan kuat. Bila ada seorang, mungkin ada kalangan kita, mungkin ada kalangan orang lain, bila bersin sengaja dia kuatkan suara, maka kesannya ialah ia akan mengganggu ketenteraman orang yang berada berdekatan dengannya, sama ada gangguan itu berbentuk percikan air ludah ataupun bunyi bersin yang kuat. Jadi tuan-tuan, antara pedoman awal yang dapat kita ambil daripada intipati hadis tadi, apabila Nabi bersin, Nabi akan tutup mulut dia menggunakan tangan ataupun menggunakan pakaian, kain, tisu dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk mengelakkan gangguan kepada orang lain, mengelakkan air percikan air liur terkena orang lain, dan mengelakkan suara yang kuat yang mengganggu ketenteraman orang sekeliling. Malah sebahagian penyakit dapat berjangkit melalui air liur di udara. Selain itu, jika terkena air liur orang lain, seseorang itu akan merasa jijik. Tuan-tuan, wallahu a'lam, ada kajian, bahkan ada artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal akademik. Ada orang mengkaji, bila seseorang itu bersin dengan kaedah-kaedah, metod-metod kajian yang diguna pakai, bila seseorang itu bersin, maka ia akan mengeluarkan kuman ataupun virus berpuluh ribu, beribu-ribu kuman. Wallahu alam, ini kajian yang manusia buat. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak
kuman ataupun virus yang dirembeskan melalui bersin ini, tuan-tuan. Kuman ini ataupun virus ini dia bergerak. Kan kita bersin, kita mengeluarkan speed, kelajuan. Dan kuman itu dia keluar dengan kelajuan. Bersin tadi dia boleh bergerak. Ini kajian manusia. Kuman tadi, virus tadi, dia boleh bergerak paling jauh 8 meter. Allahu a'lam. Paling jauh virus boleh keluar daripada satu bersin, dia boleh pergi sejauh 8 meter. Ini bersin orang yang sehat, macam tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sehat, tak sakit. Tapi bila bersin, tetap akan dirembeskan virus ataupun kuman. Paling jauh dia boleh pergi sejauh 8 meter. Bagaimana pula kalau seseorang itu sakit, demam, selesema, dia bersin, maka sudah semestinya akan banyak virus dirembeskan keluar. Dan bayangkan tuan-tuan, bila bersin orang yang selesema, dia tak tutup mulut, maka virus itu akan terkena orang lain, dan orang lain pula akan demam. Sebab itu tuan-tuan, kalau perhatikan ketika kita berada pada fasa pandemik COVID-19, antara SOP yang diwajibkan kita buat ialah kita kena pakai pelitup muka. Kerana tuan-tuan, virus boleh merebak melalui udara. Virus boleh merebak melalui apabila dia bersin, positif COVID, bersin, maka virus boleh merebak keluar, merebak berjalan, dan boleh menjangkiti orang lain. Antara SOP yang dikenakan kita kena pakai pelitup muka. Maka dapatlah kita ambil satu hikmah di sini. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, Nabi akan menutup mulutnya. Hikmahnya tuan-tuan, menahan virus kuman yang dikeluarkan melalui bersin daripada kena orang lain. Islam mengenengahkan masalah yang remeh, walaupun ia sebenarnya sangat penting. Bersin ni kita rasa benda kecil je, tapi sebenarnya ia satu amalan ataupun satu tabiat semula jadi manusia yang sangat penting. Dan Islam mementingkan perkara-perkara ini. Jika orang yang bersin adalah pengidap penyakit yang berbahaya, maka penyakitnya itu boleh berjangkit melalui air ludah. Wallahu a'lam. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dapat mengambil iktibar dalam perkara ini, iaitu apabila baginda bersin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menutup mulut dan merendahkan suara. Tuan-tuan, saya nak kaitkan amalan Nabi, insya-Allah ada hikmah manfaat kepada kita di dunia. Kadang-kadang Allah bagi dah, lebih-lebih lagi di akhirat confirm dapat. Bersin, Nabi tutup mulut, hikmahnya di dunia dapat dah, menghindarkan daripada penyakit-penyakit. Satu lagi saya nak kaitkan amalan Nabi, yang mana Nabi kata jangan buat, di akhirat nanti kamu akan dapat pahala, balasan. Manusia buat kajian, betul apa yang Nabi sarankan. Apa dia? Mengenai uban. Di depan saya ni majoritinya rambut putih belaka. Tuan-tuan, yang ada uban, jangan sedih tuan-tuan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat hadis, riwayat Abu Dawud dan riwayat Tirmizi. Menurut Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan, yang boleh dipakai. Tuan-tuan, Nabi menyebut la tantifu syaibah, uban, la tantifu, jangan cabut. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, sesungguhnya uban
cahaya bagi muslim, cahaya bagi seorang muslim bila? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maksudnya tuan-tuan, uban yang ada di kepala kita ni tuan-tuan perempuan, jangan sedih, jangan geram nak cabut, kerana uban inilah pada hari kiamat ia akan bagi cahaya kepada tuan dia. Tuan-tuan, ulama bincang mengenai hukum cabut uban. Nabi sebut la, jangan. Maka sebahagian ulama berpandangan haram cabut uban. Oh, letih kita tuan-tuan, kita jenis geram cabut uban. Tetapi jumhur, majoriti para ulama, termasuklah mazhab kita di Malaysia, mazhab Syafi'i, dan jumhur banyak lagi ulama-ulama yang lain, mengatakan bahawa hukum cabut uban adalah makruh, adalah makruh. Saya sempat memaut artikel yang diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengenai hukum cabut uban. Artikel ini panjang tuan-tuan, boleh search, dan tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh baca keseluruhan artikel ini. Saya ambil kesimpulan mengenai hukum cabut uban. Setelah kami, yakni Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, menekuni beberapa hujah dan dalil di atas, maka kami Pejabat Mufti berpandangan bahawa hukum mencabut uban adalah makruh. Hukum cabut uban adalah makruh. Namun perlu dijelaskan supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan bahawa jika seseorang yang beruban itu memotong rambutnya, dia trim rambut di kedai gunting rambut, dia trim, maka apakah ia dikira cabut uban? Tidak. Seseorang yang beruban itu memotong rambutnya, gunting, trim, maka hukumnya adalah harus, kerana ia tidak dianggap sebagai mencabut uban. Cabut tuan-tuan, cabut makruh. Kalau potong, gunting, trim rambut harus. Cabut makruh. Tuan-tuan, kenapa dimakruhkan oleh majoriti sebahagian ulama ini? Kerana fadilatnya cukup besar. Tuan empunya uban, hari kiamat uban inilah yang akan bagi cahaya syafaat kepada tuan dia. Besar ni tuan-tuan, fadilatnya cukup besar. Sebab itulah majoriti jumhur ulama memakruhkan cabut uban, sebahagiannya mengharamkan. Tuan-tuan, apa yang saya nak kaitkan ialah bila manusia buat kajian dengan kaedah-kaedahnya, dengan metod-metodnya, maka saya memetik satu kenyataan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Hak ni hak tak ada hak autoriti bab kesihatan, hak ni tuan-tuan, KKM. Apakah pandangan KKM mengenai cabut uban ni? Molek ke tidak molek? Boleh ke tak boleh? Disarankan daripada KKM, disarankan orang yang ada uban ni, di janggut ke di rambut ke, disarankan agar tidak dicabut. Ni bukan ustaz beritahu ni, KKM. Disarankan tuan punya uban ni jangan cabut. Sebab apa? Folikel rambut ini sedang dibaiki. Rupa-rupanya uban ni tuan-tuan, bila tung rambut jadi putih, rupa-rupanya rambut itu sedang dibaiki. Folikel rambut itu sedang dibaiki. Jadi jangan cabut. Jika dicabut, kalau cabut juga geram, cabut juga, maka tidak akan boleh menyebabkan terbantuk proses pembakian rambut itu, dan boleh menyebabkan rambut tak tumbuh. Kita cabut, kita membantukan proses pembakian rambut itu, dan boleh menyebabkan rambut itu tak tumbuh terus. Jadi tuan-tuan, hikmah Nabi kata jangan cabut. Akhirat nanti ia akan bagi syafaat kepada tuan dia. Manusia kaji, ya,
jangan cabut. Kerana menurut bahasa kajian manusia, rambut yang jadi uban, dia sedang diperbaiki, jangan cabut. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahunya tuan-tuan, hikmah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh buat, ada hikmah. Berbalik kepada bersin tadi, Nabi tutup mulut. Hikmahnya menghalang virus keluar merebak kepada orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menutup mulut ketika bersin, malah menutup wajah dengan tapak tangan. Abu Hurairah berkata, kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghatta biha sautah. Bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda menutup wajahnya dengan tangannya atau pakaiannya dan menahan suaranya. Hadis ini riwayat Tirmizi. Kalaulah pertama tadi baginda tutup mulut kan, hadis yang kedua menyatakan di sini Nabi menutup wajahnya. Di sini menutup wajahnya. Jadi ada dua kaedah, sama ada tutup mulut ataupun tutup wajah. Wallahu a'lam. Bersin adalah nikmat kerana bersin dapat melegakan tenggorok, menyegarkan fikiran dan menghindar penyakit. Tuan-tuan, bersin itu adalah nikmat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, bagaimana nak kaitkan bersin dengan nikmat? Pertama, bila kita bersin, kita rasa segar. Payah ni nak bersin ni, cari cahaya lampu, cari cahaya matahari. Hak bersin, segar. Itu nikmat. Tuan-tuan pernah dengar orang bergaduh sebab harta pusaka? Biasa. Pernah dengar orang bergaduh sebab pangkat kerja dan sebagainya? Biasa. Pernah dengar orang bergaduh sebab berebut wanita? Biasa. Tuan-tuan, tak pelik andai kata kita tengah nak bersin, payah nak bersin, cari cahaya matahari, nak bersin dah, tiba-tiba ada orang kacau kita, dia geletek kita, marah kita. Tuan-tuan, boleh menjadi pergaduhan. Nak bagi tahunya, bersin tu kita nak dapat nikmat. Tuan-tuan, nak dapat nikmat, tiba-tiba tak jadi, ada orang kacau, marah, boleh berlaku pergaduhan mungkin. Nak bagi tahunya, bersin itu nikmat. Satu lagi, wallahu alam, kalau kita perhati setiap kali kita bersin, mata kita akan tertutup. Tak? Tak ustaz, saya bersin saya tak tutup mata. Boleh? Balik rumah kejap lagi, pergi depan cermin. Nak bersin, bersin depan cermin. Tak nampak ustaz, sebab saya. Tak apa, ambil telefon rekod. Nak bersin, rekod. InsyaAllah kita bersin, mata tertutup. Bayi yang baru dilahirkan, baby baru dilahirkan, sampai satu masa baby ini akan bersin. Kalau perhati, baby yang bersin kali pertama, mak tak pernah ajar, ayah tak pernah ajar, nak bila bersin tutup mata ya, tak pernah. Tapi baby yang bersin kali pertama pun, dia akan tertutup mata. Wallahu alam. Mungkin pihak-pihak yang berautoriti dalam kesihatan dia boleh jawab dengan bahasa dia. Cuma mungkinlah kita buat kesimpulan mudah, betapa bersin itu nikmat sampai terpejam mata. Orang buat review makanan, kan hari ni kan nak promote makanan, tak payah masuk TV dah, masuk dalam media sosial, upah orang buat review. Dia makan ni, nak tunjuk sedapnya makanan ni, sedap, pejam mata tuan-tuan, sedap. Sedapnya nikmat makanan itu,
Nak menggambarkan sedapnya makanan, mesti pejam mata, sedapnya. Mungkinlah bersin itu nikmat sampaikan terpejam mata. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, oleh yang demikian, disebabkan bersin itu nikmat, dan apabila kita dapat nikmat bersin, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Malik bin Ismail, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, akhbarana Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah وليكن له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم." رواه البخاري. Apabila seorang daripada kamu bersin, maka ucaplah alhamdulillah, dan hendaklah suaranya dan hendaklah saudaranya atau kawannya mendoakannya, ya rahamukallah. Maka apabila saudaranya mengucapkan ya rahamukallah padanya, hendaklah ia menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini tuan-tuan, antara amalan Nabi yang Nabi buat dan Nabi suruh umat kita, umat baginda buat. Apabila bersin, kita dapat nikmat. Bila dapat nikmat, bersin kecum, maka falyakunil hamdulillah, bacalah alhamdulillah. Bersin alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat kan? Cuma waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, orang di sekeliling dia, saya bersin alhamdulillah. Tuan-tuan hok duduk sebelah saya, dengar saya bersin dan dengar saya sebut alhamdulillah, falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Tuan-tuan kena baca doa ya rahamukallah. Fa'idha qala lahu, apabila tuan-tuan baca ya rahamukallah, maka saya kena balas balik, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini Nabi suruh juga ketika bersin. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun dengar saya bersin, saya sebut alhamdulillah, tuan-tuan kena jawab ya rahamukallah. Dan saya kena jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hukum mendoakan orang yang bersin adalah wajib. Dalam buku ni sebut wajib. Ada sebahagian ulama sebut sunat. Tapi nak bagi tahunya, bila seseorang itu bersin, dia sebut alhamdulillah, maka hukum mendoakan orang yang bersin adalah wajib jika dia menyebut alhamdulillah. Saya bersin, saya sebut alhamdulillah. Tuan-tuan yang dengar saya bersin dan saya sebut alhamdulillah, maka tuan-tuan wajib mendoakan dengan doa ya rahamukallah. Dalam buku ni tulis wajib dah. Sebahagian pandangan yang lain sunat. Tapi kalau nak ambil pandangan yang wajib tadi, bila saya sebut alhamdulillah, tuan-tuan kena jawab ya rahamukallah. Jika dia tidak menyebut alhamdulillah, saya bersin, saya pun senyap, tak sebut alhamdulillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendoakannya. Kalaulah saya bersin, saya pun senyap, tak sebut alhamdulillah, maka tuan-tuan, Nabi larang baca ya rahamukallah. Baginda bersabda, "Idza atasa ahadukum fa hamidallah fashammitu fa in lam yahmadillah falam tushammitu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang kamu bersin dan dia memuji Allah,
alhamdulillah, acum, alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Namun jika dia tidak memuji Allah, fa in lam yahmadillah, jika dia bersin, dia tak sebut alhamdulillah, maka jangan kamu mendoakannya, jangan kita baca yarhamukallah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kalaulah bersin kita baca alhamdulillah, tuan-tuan balas dengan yarhamukallah. Tapi kalau saya bersin, contoh saya tak sebut alhamdulillah, tuan-tuan jangan baca yarhamukallah. Kalau saya bersin alhamdulillah, tuan-tuan yarhamukallah, saya balas balik dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lagu mana pula jika orang ini bersin 10 kali? Ada ke tak tuan-tuan bersin 10 kali? Ada? Bangun pagi, kecum, kecah, kecum, kecah, kecum 10 kali. Merah hidung. Maka bersin itu adalah tidak normal. Dan kita nak baca doa lagu mana? Cum, alhamdulillah, kita pun yarhamukallah. Cum, alhamdulillah, yarhamukallah. Dah 10 kali. Maka dianjurkan kepada kita, bila dengar orang bersin banyak ni tuan-tuan, tak payah baca doa ni. Baca doa syafakallah. Sebab bila orang bersin banyak kali ni tuan-tuan, dia tak normal dah, dia ada penyakit. Biasanya bersin banyak kali ni penyakit resdung lah biasanya. Jadi bila kita dengar dia bersin banyak kali, kita doakan dia syafakallah, Allah sembuhkan kamu. Tuan-tuan, sebut pasal resdung ni tuan-tuan, ada satu amalan yang diturunkan oleh guru-guru saya di madrasah dulu. Resdung antara amalan ikhtiar lah tuan-tuan. Wallahu a'lam, mungkin Allah jadikan asbab untuk sembuh. Ini pun amalan Nabi juga. Ambil air, masuk ke hidung. Nak ambil wudu, koma kan? Nak koma ambil air tu, koma masuk ke hidung. Dan air yang masuk ke hidung itu jangan telan. Oh, telan jadi masing tuan-tuan. Jangan telan. Masuk ke hidung, keluar balik. Masuk ke hidung tu janganlah segelah. Nak wudu, nak berkoma tu kan, koma lebihan masuk ke mulut, lebihan ada di tangan tu, air tu masuk ke hidung, keluarkan balik. Amalan Nabi. Dan insya-Allah tuan-tuan, ia antara ikhtiar untuk orang yang sakit resdung, sakit resdung. Boleh cubalah tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, nak cerita pasal amalan masuk air ke hidung ni ikhtiar resdung. Di madrasah saya dulu tuan-tuan, ada seorang sahabat. Kita di pondok dulu makan pakai talam. Tuan-tuan biasa dengar talam kan? Dalam bahasa Perancis dia panggil dulé. Tuan-tuan pernah dengar dulé? Tuan-tuan, dulang. Kampung saya panggil dulé. Pakai talam. Dalam satu talam itu ada 5 orang biasanya. Di pondok dulu tuan-tuan, mujahadah susah. Hari-hari ikan jaket. Hari-hari ikan jaket. Tuan-tuan, ikan jaket, ikan apa? Ikan caru. Dalam bahasa saya di kampung dia panggil ikan khonge. Bahasa Perancis. Tuan-tuan, ikan khonge. Ikan jaket, ikan caru. Ikan caru ni tuan-tuan, kalau kena gaya masak sedap, belah belakang, taruh sambal. Tapi di madrasah dulu mujahadah, dia goreng gitu tuan-tuan. Sapa-sapa talam tu ikan jaket 2 ekor, buka-buka jaket dia busuk bangar. Busuk bau. Tapi itulah yang kita hadap hari-hari. Tuan-tuan, ayam 2 kali seminggu di madrasah dulu. Tuan-tuan, ada satu hari ni ada hamba Allah, dia infakkan nasi biryani. Oh, suka budak-budak tuan-tuan. Lauk ayam suka.
Ramai pergi makan hari tu. Kalau ikan jacket tu satu talam 5 orang, 3 orang pergi makan, 4 orang tak cukup. Tapi kalau ayam cukup 5 orang. Tuan-tuan, nak azan dulu ke? Azan dulu je. Berhenti dah. Seminit tuan-tuan seminit. Boleh je seminit. Tuan-tuan, mana dah tadi? Lauk ayam tak? Mari belakang. Seorang sahabat saya ni tuan-tuan, dia baru nak makan. Excited lauk ayam. Dia terbersin dan dia terbatuk. 2 in 1. Bersin dan batuk. Wallahu alam. Akibatnya tuan-tuan, keluar sebiji nasi daripada hidung dia. Keluar. Lagu mana nasi boleh keluar ke hidung? Wallahu alam. Bersin dengan batuk, keluar. Dan nasi ini jatuh tepat-tepat di atas ayam. Oh, putus angin tuan-tuan. Kita nak makan ayam sekali seminggu, kena pula jatuh nasi atas ayam. Jadi lambat sikitlah makan itu tuan-tuan, slow. Tanya dia, sakit ke dok nasi keluar ke hidung ni? Dia kata dia pun tak perasan macam mana nasi boleh keluar ke hidung. Tapi tuan-tuan, amalan dia yang saya duk perhati, bila dia ambil wuduk, dia akan masukkan air ke hidung. Wallahu alam, hidung dia jadi besar ke, lubang jadi luah ke, keluar nasi tak perasan, tak sakit. Tuan-tuan, saya nak ceritanya, kawan saya ni tuan-tuan, dia resdung kuat. Tapi dia ikhtiar dengan usaha dia masuk air ke hidung. Amalan Nabi ini tuan-tuan, sihat resdung dia, sihat walafiat sampai hari ni. Jadi tuan-tuan boleh try lah ikhtiar ini. Moga Allah bagi sembuh. Kesimpulan, satu, bila Nabi bersin, Nabi tutup mulut dengan tangan ataupun dengan pakaian. Kedua, Nabi rendahkan suara. Yang ketiga, Nabi anjurkan baca Alhamdulillah. Orang yang dengar ya rahamukallah, balah balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wallahu alam, sekadar itu sahaja. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik Allah terjemahkan melalui kelemahan, kedaifan, kekhilafan saya selaku manusia biasa yang tidak terkecuali. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf semua kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, andai ada terkasar bahasa mahupun terlanjur bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.